Ya Allah, sihatkanlah tubuhku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Setiap pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) yang mengalami kemalangan semasa bekerja atau kemalangan berkaitan termasuk berpunca daripada pekerjaan layak menuntut faedah di bawah skim bencana pekerjaan berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan 1969 dan Peraturan-Peraturan Am Keselamatan Sosial 1971. Perkeso menerusi satu kenyataannya menjelaskan bahawa dakwaan seorang pakar keselamatan jalan raya bahawa individu yang tidak mempunyai lesen memandu tidak layak menuntut sebarang faedah daripada Perkeso sekiranya terlibat dalam kemalangan jalan raya adalah tidak tepat dan mengelirukan orang ramai. Menurut kenyataan tersebut lagi, antara dokumentasi mandatori yang perlu dikemukakan untuk tuntutan kemalangan di bawah skim bencana pekerjaan adalah borang 34, laporan polis, sijil cuti sakit dan peta laka kemalangan. Kementerian Pengangkutan MOT bercadang melanjutkan tempoh pengecualian pembaharuan cukai jalan kenderaan persendirian selama 2 bulan lagi. Bagaimanapun, menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, pemandu perlu memastikan kenderaan mereka memiliki perlindungan insurans yang sah sebagai persedia menghadapi kerosakan kenderaan atau kemalangan jalan raya. Pada 29 Januari lalu telah dilaporkan bahawa pihak Kementerian Pengangkutan telah mengumumkan pengecualian pembaharuan cukai jalan bermula pada 1 Februari sehingga 31 Mac susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi menghadkan operasi di kaunter Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Akhir sekali, Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Balisha dianugerahkan ijazah kehormat Dr. Falsafah Pentadbiran dan Pembangunan Awam sempena Majlis Convocation Diraja dan Pemasyuran Pro-Chancellor Universiti Utara Malaysia UUM di Istana Anak Bukit di Alor Star Kedah. Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Unit Komunikasi Korporat Istana Anak Bukit, penganugerahan tersebut mencerminkan kepribadian baginda yang mempunyai daya fikir yang cerdas, berpandangan jauh, berwawasan, mempunyai ciri-ciri pemerintah yang disayangi dan dikagumi. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya akan disampaikan pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kaji-selidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kaji-selidik. Kapsul Masa. Pada tanggal 24 November 2013, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengadakan program rintis atau pilot test kursus pasca perkahwinan fasa bulan madu 1 hingga 5 tahun bertempat di Institut KWSP Bangi, Selangor. Bagi menguji pengisian fasa yang dibangunkan, pilot test yang pertama telah diadakan dengan melibatkan seramai 20 pasangan suami isteri. Pelbagai pengisian program dan aktiviti disediakan dalam bentuk ceramah, latihan dalam kelas, simulasi dan sebagainya. Antara penceramah yang hadir terdiri daripada Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, Kementerian Belia dan Sukan KBS, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM dan agensi lain yang berkaitan. Tujuan kursus ini diadakan bagi memberi pemahaman dan pendedahan berkaitan matlamat utama perkahwinan dalam Islam.
Selain itu, ia bertujuan memberi kesedaran dan motivasi tentang peranan dan tanggungjawab suami isteri dan ibu bapa yang sebenar bagi mewujudkan sebuah keluarga bahagia. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira di mana juga anda berada, moga-moga Allah kurniakan keberkatan untuk semua sahabat pendengar, lebih-lebih lagi di bulan Syaban ini. Moga-moga Allah sampaikan juga kita ke bulan Ramadan yang sangat kita rindukan itu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, waktu ini bersama saya Nur Hayati Paradi berkongsian untuk aspirasi edisi Isnin untuk permulaan kita pukul 10 ni sampailah ke pukul 1 tengah hari nanti. Moga-moga ada manfaat, moga-moga ada kebaikan yang kita sama-sama bawakan untuk perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat pendengar yang waktu ini mungkin sedang bersarapan pagi, selamat bersarapan diucapkan. Apapun sarapan yang elok, moga-moga apa yang diambil itu memberi kebaikan, bukan sekadar lazat tapinya juga berkhasiat dan juga berkat. Itu yang kita inginkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Apapun, saya nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk sahabat-sahabat kita yang telah pun mewarnakan pagi anda menerusi warna pagi. Jadi, terima kasih pada Hazwan dan juga Sufian Amrin dan juga penerbit mereka Puan Hajah Maslina Alias untuk perkongsian hari ini, hari Isnin, warna pagi. Dan juga kejap lagi bersama dengan Yati kita bakal kongsikan bersama dengan anda. Kita ada tak lain tak bukan Ustaz Muhammad Abdullah Alami dalam perkongsian kita, insya-Allah kejap lagi dalam kita nak menggali lagi forensik keluarga. Dalam perkongsian kita hari ini kita nak cerita tentang anxiety. Tapi sebelum tu kita dengarkan sedikit sedutan minggu lalu apa yang Ustaz Muhammad dah kongsikan dengan kita. Ada ubat perubatan moden, so pergi kepada doktor bincang benda. Ada yang secara tradisional urut, makan herba-herba. Sebab herba juga kadang ada yang boleh meningkatkan hormon kita. Tapi pergi kepada orang yang betul-betul pandai dan mahir. InsyaAllah, apa pun setiap perkara pasti ada ubatnya. Jadi kena berusaha lebih sikit. Dan sebagaimana yang selalu Ustaz kongsikan, ada saja nama-nama Allah SWT yang boleh kita jadikan sebagai penenang dalam kita berdepan dengan segala ujian. Dan kali ini Ustaz akan bawakan untuk perkongsian akan pendengar forensik keluarga dengan fokusnya hari ini tentang anxiety atau
ataupun ketakutan ataupun kebimbangan yang melampau, insya-Allah kita akan kongsikan nanti bersama dengan rakan pendengar. Anda boleh ikuti secara langsung di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya juga di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom saat ini kita mulakan perkongsian pagi Isnin bersama Yati. Kita ada cerita sementara, The Truth, untuk sama-sama kita dengarkan. Ambil mesej yang cuba sampaikan, moga-moga menjadi ubat dalam hati kita, insya-Allah. Teruskan bersama Yati hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Aku musafir dunia, berkelana bukan lama. Segala indahnya dunia telah ku amati. Pernah di persimpangan, kabus menutupi jalan, hingga mata tertawan pada jalan lain dan indah. Ibarat fata morgana yang menipu mata, tapi ku mengerti palsu atau benar, hanya kerana bodohnya aku ingin nikmatinya. Bagaimana hati tak tergoda, ditelah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Sukar aku nafi dan menipu diri sendiri dari seribu pada cinta hakiki, hanya kerana bodohnya aku sangka kau ganti. Yang timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cinta dalam mengejar cinta sementara. Tuhan saksikanlah usahaku mencarimu, kerana kasihmu abadi awal dan akhir. Menjauhlah selalu agar dapat aku singkir cinta selainmu sepenuhnya dari hati. Bagaimana hati tak tergoda, bagaimana hati tak tergoda, di celah terhias seri warna. Kelabu mata, terpukau jiwa, lupa musafirku cuma sementara. Biar timur baratku kembara, gunung lautanku tempuh jua. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara. Tiada sempurna angan dan cita dalam mengejar cinta sementara. Ayo sertai kempen Jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM,
iaitu produk Marvel Care. Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017 388 9555. Jangan bertangguh lagi. 017 388 9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Bayangkan anda sedang berhadapan musim sejuk yang sangat melampau. Di kem-kem pelarian Syria berbumbungkan kanvas koyak dan penuh lumpur. Mereka berjalan tanpa alas kaki. Kaki kecil mereka bengkak akibat sejuk dan cedera dek batu tajam. Ayuh bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia membantu menyelamatkan nyawa mereka dari kesejukan. Hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Hai, seronoknya tengok semua orang ada rumah idaman masing-masing. Tapi itulah, nak bina rumah ni bukannya mudah. Nak cari kontraktor yang boleh dipercayai, nak cari kontraktor yang menawarkan desain-desain menarik dan yang paling penting, yang boleh bagi kita harga yang berpatutan. Kejap, Banglo IBS kan ada? Betul tu. Banglo IBS kini menawarkan pembinaan rumah mampu milik menggunakan teknologi IBS yang pastinya indah, berbaloi dan selesa. Kini kami melancarkan promosi Hari Raya 2021 bermula 4 April 2021 sehingga 11 Jun 2021 dengan menawarkan 5 reka bentuk yang pastinya menarik, iaitu Mawar, Imtiaz, Alamanda, Maliha dan Malo. Selain itu, pelanggan juga akan menerima tawaran percuma bernilai lebih RM25,000. Antaranya lampu dan kipas, perjanjian pembinaan, set kabinet dapur melamin sepanjang 8 kaki, perlindungan takaful untuk rumah dan perabot selama 1 tahun, Smart TV 40 inci, cornice ceiling untuk ruang tamu, ruang makan dan ruang keluarga dan bayar tempahan serendah RM200 sahaja. Jadi, tunggu apa lagi? Hubungi talian 011-1311-3404 atau 011-13107086. Anda juga boleh layari FB dan YouTube kami @Banglo IBS. Banglo IBS, indah, berbaloi dan selesa.
Kemunculan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Bila kita berbincang kebebasan dan hak asasi, dia mesti dalam kerangka percaya kepada Tuhan. Kita bebas dan kita ada hak secara yang bertuhan. Bukannya kita ada hak dan kita bebas untuk melawan Tuhan. Begitu juga dalam rukun negara yang terakhir itu dia sebut kesopanan dan kesusilaan. Jadi nak bebas dan nak ada hak asasi itu haruslah dalam kerangka, dalam bingkai kita itu sopan dan bersusila. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama, menerusi rancangan Pesona di Zahra untuk bersama dengan sahabat-sahabat yang mana anda boleh tonton di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM dan pastinya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia secara langsung. Kami bawa kepada anda saat ini suara Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi bersama dengan rakan pendengar untuk kita kongsikan silibus kita tentang forensik keluarga. Kali ini Ustaz nak bawakan tentang tajuk anxiety ataupun kebimbangan yang melampau. Macam mana boleh jadi kebimbangan melampau, apa kaitannya dengan keluarga dan bagaimana sebenarnya ianya boleh mengganggu sebuah institusi keluarga. Mungkin awalan ni kita beri terlebih dahulu mukadimahnya Ustaz, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Hormati Allah, DJ KAT, saudara kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada kesempatan yang berbahagia ini dapat sama-sama kita kongsikan lagi perkongsian melalui ilmu kekeluargaan, ilmu kejiwaan, ilmu pengurusan emosi dalam Pesona di Zahra dan mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita kongsikan satu perkara iaitu anxiety ataupun kerisauan yang melampau. Mari kita lihat terlebih dahulu betapa seriusnya benda kerisauan yang melampau. Okey. Statistik pencarian di Malaysia 29 Disember 2020 tak jauh daripada kita ni daripada sinar harian, peningkatan luar biasa perceraian disebabkan pandemik, diberhentikan kerja pasangan, ramai pasangan anxiety di mananya dalam keadaan yang buntu, tak tahu, risau. Bila risau yang melampau tidak adanya ubat, maka murung menjadi maknanya tak boleh buat apa, duduk kena pula anxiety attack ataupun panic attack dan sebagainya. Akhirnya boleh menyebabkan rumah tangga tu jadi lebih maknanya gangguan kepada keamanan rumah tangga Di kesihatan mental dan gangguan kepada keamanan rumah tangga ni dia pakai rapat sebenarnya. Betul kita bincangkan pada tahun ini mengenai kesihatan mental, penyakit mental supaya benda ni dapat kita fahami supaya kita dapat menjaga keamanan rumah tangga kita itu. Berita harian 9 Oktober 2020, lebih setengah juta rakyat Malaysia alami simptom anxiety menurut Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti NHSM disebabkan hilang punca pendapatan dan pekerjaan dan PKP kerana berkurung dan tak boleh keluar bekerja dan menjalani aktiviti di luar rumah. Anda juga maksudnya lebih setengah juta ini apa yang survey ataupun
maknanya kajian yang dibuat, itu belum lagi yang duduk sorang-sorang kan, dalam kat rumah yang yang tak jawab sebir, yang tak jawab apa kajian dan sebagainya kan. Ini apa yang jawab sebir kan. Jadi maknanya cuba boleh bayangkan jadi maknanya terutamanya dengan wujudnya pandemik seperti ini, jadi maknanya memang tak nafi ada orang kadang risau. Cuma kita nak tengok kadang-kadang macam mana kerisauan itu boleh menjadi satu kerisauan yang mengganggu kesihatan mental kita dan juga boleh mengganggu keamanan seseorang itu. Okey. Secara klinikalnya, kita bincang pada hari ini adalah kita panggil Generalized Anxiety Disorder ataupun GAD, gangguan kelimbangan umum melampau. Ciri-cirinya adalah berterusan dan berlebihan mengenai perkara ini, beberapa perkara. Orang yang Generalized Anxiety Disorder mungkin menjangkakan bencana yang dan mungkin terlalu peduli dengan wang, kesihatan, pekerjaan atau masalah-masalah lain. Jadi maknanya individu yang kena generalized anxiety disorder ni dia sukar nak mengawal kebimbangan. Dia maknanya dia punya pemikiran ke depan sampai tidak menjadi realistik so tidak menjadi present ataupun tidak jadi maknanya dia panggil orientasi masa kini. Kita hidup ni kita ada 3 orientasi Satu orientasi masa depan, satu lagi orientasi masa kini dan satu lagi orientasi masa lepas. Dia panggil past oriented, present oriented dan juga future oriented. Orang yang diuji dengan anxiety, kebimbangan yang melampau ini, hidupnya kebanyakan adalah dia hidup dalam future oriented. Malah dia fikir ke depan sampai dia jadi macam jadi sesak nafas, jadi macam mana ni kebimbangannya sampai tidak kawal. Sebab dia hidup tu dalam keadaan yang ke depan tu, maksudnya memikirkan benda yang belum berlaku lagi, dan ini yang berlaku bila orang terlalu hidup dalam orientasi masa depan ataupun future oriented. Okey, kita tengok daripada sudut DSM-5, Diagnostic Statistical Manual Mental Disorder, bagaimana dikatakan orang itu mula mempunyai ciri-ciri anxiety, iaitu seseorang yang kena kegelisahan dan kebimbangan yang berlebihan berlaku pada waktu sepanjang tempoh 6 bulan. Maknanya kalau dia dah start berlaku tu sepanjang tempoh 6 bulan, maka dia sudah masuk ke dalam fasa, dipanggil fasa gangguan kepada kesihatan diri. Sebagai manusia kadang-kadang kita bimbang. Contoh macam hari ni anak dah mula sekolah, hantar anak sekolah, bimbanglah. Lepas tu kita lupa kan, kita mau masak, kita mau makan kan. Itu kemanusiaan biasa. Maknanya apa lagi kita keluar kan, nak beli barang kan, kita rasa macam kuman tu dia menari-nari dekat troli, dekat ni, kita pun dah bimbang ni kan. Tapi lepas tu kita beli aiskrim, kita makan, lupalah benda itu kan. Jadi sebagai manusia kadang-kadang kita memang ada kebimbangan demikian. Tapi orang yang masuk kepada fasa maknanya gangguan kepada kesihatan mentalnya, dia berlaku selama 6 bulan dan berterusan selama 6 bulan. Maknanya yang mengganggu aktiviti-aktiviti kerja dia, pembelajaran dan sebagainya. Pada kegelisahan itu dan kebimbangan itu dikaitkan dengan 3 ataupun lebih daripada 6 simptom. Okey. Apa simptom-simptom itu? Jom kita tengok apa simptom-simptom itu untuk kita perasan ataupun untuk kita ada awareness kita panggil ataupun untuk kita ada kesedaran. Kita bincang pada hari ini Bibu akak tuan-tuan sekalian, bukan untuk kita hukum orang Abang, aku tahu dah kau bang. Kau anxiety kan bang? Kau anxiety kan? Bukan. Kita bincang di sini adalah untuk kita ada kesedaran. Pertama untuk diri kita. Yang keduanya adalah orang sekeliling kita. Sebab kalau orang sekeliling kita tu dia ada penyakit dan demikian, yang kemudian kita anggap enteng benda tu, kita anggap remeh benda tu, takut dia akan melarat. Dia akan melarat, dia kegisauan melampau, dia akan jadi sampai anxiety disorder dan juga boleh jadi anxiety attack ataupun panic attack yang memang maksudnya susah nak nafas, rasa nak mati kan. Dan benda ini adalah kemanusiaan. Saya satu hari kan di JKIT Bibuka kat atas sekalian, saya live dengan satu orang ustaz. Lepas tu ada orang agak remeh dan enteng benda dia kata, alah awak anxiety ni tak jaga solat lah tu kan. Awak jaga solat insya-Allah semua okey. Kan contoh kan.
Jadi maknanya dia agak meremehkan bagi saya kan. Sebab saya biasa live terutama PKP ni kan, kita berceramah secara online ni di mana-mana menjangkau batasi geografi kan. Ada satu orang ustaz terkenal juga, ketika dalam live tu memang dia berkongsi. Dia jenis orang yang memang ada anxiety ni. Sampai dia pernah ceritakan satu hari dia memberi satu ceramah dekat satu majlis yang besar, tiba-tiba dia kena anxiety attack kan. Dia tiba rasa macam pasal nafas macam nak pitam, nak tombang, sampai peserta-peserta dia yang usung dia untuk turun ke pentas kan. Dan salah seorang peserta dia kemudian berkata, "Ustaz, saya faham perasaan Ustaz rasa sekarang macam nak mati kan? Macam rasa nak mati kan?" Dia kata, "Ya, macam mana awak tahu?" "Saya tahu sebab saya pun kena macam Ustaz." Kan? Jadi kadang-kadang ada orang meremehkan, "Awak tak jaga sembahyang apa ke?" Seorang ustaz kadang-kadang orang yang berpegang kepada agama, insya-Allah, paling tidak pun solatnya tak tinggal. Kan? Maknanya sebab dia faham tanggungjawab agama tu kan. Maknanya kalau kita sekadar secara simple, secara mudah kita kata, "Alah, awak anxiety tu, jaga solat semata-mata kan." Semata-mata itu jaga solat. Betul, benda tu penting, tapi semata-mata itu dengan meremehkan ataupun kita anggap sebagai macam kita anggap ringan kepada benda-benda macam demikian. Jadi maknanya kita menafikan, mentang-mentang kita tak kena tau. Mentang-mentang kita okey semua. Jadi kalau dia kata kita meremehkan orang demikian, takut dia akan jadi melarat. Kerana ada kes orang anxiety sampai kepada membunuh diri, sampai kepada memudaratkan orang lain pun ada. Kan? Ini maksudnya bila gangguan sosial tu berlaku, bila dah start gangguan sosial, tak nak kerja, pening apa semua, dia akan jadi gangguan kepada kerja-kerja seharian dia. Okey. Jadi apa beza depression dengan anxiety? Depression ni dia rasa dia nak usaha ke arah kematian. Aku nak matilah. Anxiety ni dia rasa dia nak mati. Habislah hari ni, habislah. So dia maknanya bila begitu kita dapat mati terus. Jadi maknanya ada sampai ke arah demikian. Sebab kajian di DSM-5 Diagnostic Statistical Mental Disorder memang ada ke arah ada ke anxiety sampai kepada bunuh diri ya. Itu sebab tu jangan diremehkan orang yang ada begitu. Mungkin orang itu ada di sekeliling kita dan dia sangat memerlukan kita punya sokongan jiwa, sokongan emosi, sokongan moral. Kan sebenarnya kita kongsikan 6 mana ciri-ciri ada anxiety. 3 daripadanya kita dah kena ambil perhatian. So 3 daripadanya. So kita bertirak sebentar. Tunggu. Yang penting kalau sedang menyaksikan secara langsung Ustaz Muhammad saat ini, boleh tekan butang share supaya lebih ramai lagi dapat semak kembali. Kata orang, satu semak untuk diri sendiri, kemudian keduanya iktiraf kalau seorang tu ada simptom-simptom ni, kita perlu beri perhatian lebih pada mereka. InsyaAllah kita ada banyak pengalaman-pengalaman sahabat-sahabat kita Ustaz, ramai yang hantarkan di FB IKIM dan juga di YouTube channel IKIM. Kita akan kongsikan juga mana yang sempat insyaAllah. Dan kita akan bercerehat seketika kembali selepas ni, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya
kasih Huria Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini bersama menerusi perkongsian pesona di Zarah dalam forensik keluarga, fokus tentang kebimbangan yang melampau bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Kita ada nak tahu tentang simptom-simptom tu, ciri-ciri tu apa Ustaz? Silakan. Okey, jom kalau ikut maknanya DSM-5 ada 6 ciri-ciri dia. Kalau kita tengok seorang ada 3 daripadanya dia dah kena maknanya ambil perhatian maknanya untuk jangan mengabaikan atau meremehkan. Okey, yang pertamanya adalah kerisauan atau perasan tidak mampu untuk buat apa-apa atau berada dalam keadaan yang genting. Mereka rasa dalam keadaan yang genting, susah, tak mampu apa, dah kegelisahan itu agak melampau. Itu benda yang pertama, ciri yang pertama. Okey, yang keduanya oleh kerana otaknya ni dia panggil kepoh. Kita bahasa nak senang faham, minda dia kepoh. Minda kepoh pada benda-benda yang akan datang. Jadi dia ciri kedua dia akan mudah letih. Letih badan ni beza dengan letih minda tau. Letih badan ni kita tidur, kita rehat, badan boleh disegar. Macam bateri kita charge. Minda kalau tengah kepoh ni kepoh pada benda yang akan datang, pada benda future. Kita tidur, dia waktu dia tak tidur dia akan bercakap dengan orang. Waktu dia tidur dia akan bercakap dengan diri dia. Tidur pun dia bercakap dengan diri dia. Maknanya tidur tu pun otak masih bergerak. Itu yang jadi letih. Jadi mana dia menjadi letih dengan mudah. Maksudnya mudah letih. Okey. Yang ketiganya sukar untuk fokus. Sukar nak fokus, menumpukan perhatian dan kadang-kadang otak jadi blank. Jadi blank tu sebab maknanya ciri dia jadi blank, jadi maksudnya macam terlalu risau tu sampai hopeless. Macam apa benda ni? Macam hilang harapan. Ini Allah sebut dalam Quran, Allah kata wala ta'asu min rauhillah, dan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Dia jadi sampai tidak ada harapan. Okey. Kemudian yang keempatnya dia mudah jadi marah. Dia mudah nak angin, dia jadi marah. Itu simptom-simptom. Maknanya sikit marah. Itu antara simptom dia. Kemudian yang kelimanya ketegangan otot. Jadi muscle tension. Maksudnya sakit bahagian belakangnya, utamanya bahagian tengkuk ni kan. Tengkuk ni kan, jadi macam bahagian tangan dah sini ya. Maksudnya bahagian pergelangan lengan kan. Dia jadi tegang, benda tu tegang. Jadi dia rasa macam tegang, macam penat, macam sakit. Kalau orang tolong picit nampak rasa tegang tu Okey. Dan yang keenam iaitu ada dipanggil insomnia ataupun gangguan tidur, susah nak tidur. Macam mana saya cerita pada benda-benda yang lepas, bila kita tengok mengenai disorder ni ataupun kadang gangguan kesihatan mental, banyak Okey. Boleh dengar? Okey, kebanyakannya adalah gangguan tidur. Sebab memang macam mana saya sebut tidur ni bermula daripada pukul 12 malam. Badan kita ni dia akan baik pulih sendiri beberapa perkara. Dia tidur malam je. Sebab Allah sebut wa ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam tu untuk kamu berehat. An-naumu subata. Tidur tu sebagai benda yang menyegarkan kamu. Memang dalam diri kita ni kita ada apa panggil dalam diri kita ni kita ada apa panggil baik pulih diri kita sendiri dia baik pulih diri kita sendiri daripada sudut daripada sudut pukul 12 malam ke bawah tu. Sebab tu tidur malam tak sama dengan tidur siang. Saya banyak buat program-program tentang kesedaran tentang kesihatan mental ni. Memang akhirnya orang yang tak tidur malam kalau dalam masa tempoh yang lama kan, dia akan ada sedikit masalah dalam diri dia, sama ada perasan ataupun tidak. Betul nak kita tengok TV sampai tengah malam, main video game sampai tengah malam, maknanya agak kena hati-hati sebab memang ada kadang tengah malam taklah badan kita repair diri kita sendiri. Jadi kalau malam orang susah tidur, itu antara simptom dia. Jadi kalau kita ada 3 daripadanya, 1, 2, 3 daripada ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, maksudnya kita dah kena start beri perhatian. Kita dah mula melangkah masuk kepada ada benda tak kena dalam diri kita ni. Jadi
yang penting dalam hidup kita ni ada awareness ataupun kesedaran di mana jangan sampai kita membiarkan dan anggap remeh benda itu, takut akan melarat. Okey. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, maksudnya apakah mungkin boleh nak ubat kan, ataupun macam mana cara nak ubat kan. Kalau kita pergi kepada doktor, masa doktor akan bagi ubat dan benda itu dia bukan negatif itu antara usaha berubat sebab ada benda-benda dalam otak kita ni dia dipanggil deficiency of hormone tu dia berkurangan dan kadang-kadang misalignment kita punya bahagian-bahagian dalam otak tu dah ada misalignment, umur atau kadang terlalu tekanan dan sebagainya. Jadi ubat tu bukan negatif maksudnya boleh makan ubat. Kalau kita tak nak jumpa doktor makan ubat, jumpa pakar-pakar maknanya orang Melayu kita pun ada kesihatan, ada rempah ratus ataupun kita panggil herba kan, pun boleh juga minta nasihat. Sebab kadang-kadang kita yang rasa badan kita tu, tapi cari yang ada maksudnya diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan juga. Kadang-kadang takut terlebih dos atau penyalahan yang lebih untuk memudaratkan di sudut lain pula maksudnya benda yang demikian tu ada pakar-pakar herba yang faham dan didaftar bersama dengan Kementerian Kesihatan dan sama-sama ada timbang tara ataupun check and balance dalam penggunaan rempah ratus ataupun herba ni. Dan juga boleh juga kita amalkan gaya hidup disiplin otak otak kena disiplinkan. Dia nak menerawang, kita kena balikkan kepada present. Disiplin otak sangat penting dia kena latihan. Latihan yang sangat bagus untuk disiplin otak adalah sembahyang. Sembahyang ni satu disiplin otak yang bagus. So maksudnya kita tinggalkan semua apa yang kita fikirkan, kita balik pada sekarang, aku menyembah Allah. Dan sembahyang ni sebenarnya dia membawa kita kepada present sekarang maknanya Allah Akbar, pegang badan kita tau. So orang kalau anxiety dia dunia dia fikir dunia dia. Allahu Akbar, Allah. Sebenarnya kalau kita pasang sembahyang adalah menyentuh diri kita, betul lutut kita sentuh bumi kan waktu sujud 7 anggota sentuh bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sentuh muka kita. Dia menyentuh diri yang macam ni, kau sekarang ada kat sini, hey kat sini kan. Kalau orang tak perasan, kita sentuhkan dia kat sini kita sentuhkan dia. Hey sini kita tak sentuhkan dia. Tapi mana sembahyang tu sebenarnya membawa orang disiplin otak yang sangat bagus. Sekarang ni Allah ada. Benda-benda akan datang yang tak mampu di tangan kita, Allah ada, serah pada Allah. Allah tidak akan mensisihkan hidup kita. Dan sembahyang itu sangat bagus. Selain itu doa yang saya selalu kongsikan iaitu 8 rangkaian doa. Dari Abu Umamah nanti boleh type sebagai ramai orang dah kongsikan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maksudnya mana doa 8 rangkaian doa tu baca. Sebab Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, Allah aku berlindung pada hammi, kesedihan pada berlepas, al-hazan, kesedihan pada sekarang dan akan datang. Ada Quran Allah sebut la tahzan, jangan kamu sedih di sini, sedih yang sekarang dan juga akan datang. Kalau al-hammi ni benda-benda lepas, sedih pada benda lepas, grounded pada benda lepas. Jadi 8 rangkaian doa ni sangat bagus untuk kita baca dan disiplinkan diri untuk sembahyang. So sembahyang ni adalah cara satu untuk kita mendisiplinkan otak kita berada dalam present sekarang. Gerakan sembahyang menyentuh badan kita dan yang akan datang serah pada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sembahyang aku, ibadah aku, semuanya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Sebab itu kena khusyuk dalam solat Ustaz kan. Bacaan tu kena didengar oleh telinga kita sendiri paling kurang kan. Masya-Allah. Masya-Allah. Hikmahnya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita nak raikan Ustaz antara perkongsian-perkongsian sahabat kita. Ada banyak perkongsian Ustaz. Pengalaman mereka juga mereka kongsikan di FB IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Antaranya Nur Sofi Amalina Jamaluddin. Kata sahabat kita ni salah seorang orangnya. Kata dulu pernah ada masa zaman-zaman universiti. Tapi lama lepas tu sahabat kita dah okey dah. Tapi baru-baru ini kena semula memang rasa sesak nafas. Campur gastrik pula tu. Menjadi-jadi rasa nak mati tu. Allah. Susah nak hilangkan perasaan tu. Tapi sahabat kita ni cuba sedaya upaya dengan tonton orang berselawat, tontonan benda-benda yang buat sahabat kita ni tergelak dan sebagainya. Maksudnya kena hiburkan hati ke macam mana sebenarnya Ustaz? Sebenarnya itulah antara salah satu disiplin
untuk kita jaga otak kita. Macam selawat. Selawat, apabila kita selawat, selain daripada keberkatan selawat itu sendiri membawa kita jadi present. Maksudnya mana kita baca selawat maknanya mengenai Nabi, bukan nak kenang ke depan, maknanya Nabi mengajar kepada kita benda-benda yang bagus kan. Maksudnya maknanya benda sekarang. Itu antara amalan-amalan yang bagus, selawat, zikir dan sebagainya. Seterusnya kita ada Masyita Muhammad. Kata sahabat kita ni sedang anxiety selepas bersalin, Ustaz. Adakah ianya dikaitkan dengan emosi ataupun gangguan makhluk halus, Ustaz? Okey. Islam tak nafikan kemanusiaan. Pertama kita cek dulu, maknanya kemanusiaan kita. Kadang memang kadang kita sedang mengandung, kita bukan anxiety, risau anak ni macam mana, sempurna ke tak sempurna dan sebagainya. Habis kita melahirkan ni macam mana ni kan, nanti kalau tak injek macam mana, orang injek pula ada orang cakap vaksin ni boleh maknanya kerisauan tu kemanusiaan tu memang ada. Islam tak nafi kemanusiaan. Cumanya satu benda yang kita kena faham, kadang-kadang memang ada bisikan syaitan yang mengapi-apikan lagi kerisauan kita. Kan itu yang dalam Quran Allah sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas, mana dia membisik-bisikkan hati manusia. Sama ada dia datang daripada minal jin, memang kita tak nampak bisik-bisikan itu yang dalam hati kita, ataupun minal jin tuan nas, dan juga maknanya manusia yang ni apa semua ni kan. Okey, jadi maknanya baik. Seterusnya kita ada soalan daripada Muhammad Nazir, Ustaz. Kata, Ustaz, adakah disebabkan mencari kesempurnaan dalam tugasan boleh menyebabkan anxiety? Sebab mungkin kita terlalu memikirkan terbaik, nak sempurna sangat. Macam mana, Ustaz? Kadang-kadang bila kita ada expectation, kita ada satu expectation yang tinggi terhadap satu benda tu. Jadi untuk mencapai dia tu, kita akan rasa risauan. Boleh ke tak boleh ni? Okey ke tak okey ni kan. Maksudnya itu yang kadang-kadang contoh sampai berlalu umur kan, bagi kakak-kakak, ibu-ibu, dia rasa macam anxiety, aku dah tak cantik lagi ke, suami tak suka aku, tak sayang aku ke, tak cantik ke kan. Maknanya dia rasa macam itu kan, rasa macam itu. Itu yang kerisauan itu. Okey, apa yang maknanya kita kena faham, bila kita kerisauan, kadang-kadang kita mengganggu hubungan sosial kita. Itu yang jadi disorder tu. Contoh macam duduk temenung suami ni kan, dia ke apa semua, aku dah tak cantik lagi ni, macam mana kan. Maknanya dia jadi mengganggu sosial. Dah tak start 6 benda tadi lah. Start insomnia, kurang tidur, start maknanya jadi apa, keletihan, muscle tension, macam sakit apa semua. Jadi kan jadi marah-marah dan sebagainya kadang-kadang ya. Jadi mana itu kita kena bincang dengan suami, bang saya risaulah. Dan suami jangan remehkan benda tu. Sebab kita kena faham. Kadang-kadang ada orang yang perlu sokongan moral, sokongan emosi. Sebab orang tak faham tau. Kan? Kalau dan tak ada ilmu, dia tak cuba nak faham. Awak ni mikir bukan-bukan. Dah. Kita meremehkan benda tu. Takut dia jadi melarat. Allah, bagi tak pernah sampai tahap, Ustaz, kan dalam tidur pun kepala otak kita masih berfikir-fikir kan. Itu yang mereka hadapi, Ustaz, kan. Bukannya mudah. Dan kita ada sahabat kita ni, Ustaz, kata jika anxiety itu buat jantung berdegup laju dan tak nak berhenti, adakah fikiran yang negatif mendorong kepada degupan lagi kencang, Ustaz? Adakah dengan menukar fikiran kepada benda-benda seronok boleh menurunkan kadar degupan jantung tu, Ustaz? Okey. Fikir benda seronok, jaga pernafasan. Kalau kita perasan kan, bila satu orang tu macam anxiety ke, dia panik ke, dia apa semua, nafas dia akan jadi pendek-pendek. Okey. Saya dalam dunia diving ni memang belajar detail mengenai oksigen ni kan. Sebab terutama dalam diving kan, kalau orang tiba-tiba tengah diving, dia rasa macam ada jerung datang dekat dia, tu kan. Dia jadi panik kan. Okey, nak serang payah. Kerongkong kita ni sampai ke dalam dekat paru-paru kita ni, ada dipanggil dead air space. Dead air space ni maknanya kita sedut oksigen, kemudian kita mengembuskan karbon dioksida. Karbon dioksida itu lebih kurang 5%. Jadi maknanya kalau kita sedut nafas secara pendek-pendek, karbon dioksida kita tu tidak keluar secara sempurna.
So kita dia kat sini saja. So kita akan sedut balik karbon dioksida kita. Tak percaya, boleh cuba dalam 2 minit. Cuba kita buat short breath, maksudnya nafas pendek-pendek dan 2 minit. Kita akan start pening, rasa nak muntah. Okey, rasa nak muntah. Dan kita akan dipanggil neurovision. Neurovision ni maknanya otak tak boleh fikir panjang dah. Otak tak boleh fikir panjang. Memang neurovision je ni lah. Jadi dia akan lepas tu bagi orang anxiety duduk fikir benda yang gembirakan, maknanya buat diversion, maknanya fikir pada benda lain terus. Tarik nafas panjang, hembus. Tarik nafas panjang, dia akan mengurangkan kadar degup jantung. Dan jangan sampai kita sedut balik kita punya carbon dioxide tu. Nanti kita tak cukup oksigen. Kita punya badan saturation oksigen kita akan jatuh. Bila jatuh akan jadi neurovision, otak tak cukup oksigen. Itu jadi macam panic attack, sesak nafas macam nak muntah. So kalau kita nampak macam itu, pegang kita punya pasangan kan, maknanya isteri kita, suami kita ke, suruh tarik nafas pelan-pelan, abang ada, okey, ataupun saya ada, maksudnya nafas. Sebab kalau tak dia bukan orang yang melalui dia akan rasa macam mana, dia rasa macam nak mati benda tu. Jangan remehkan benda tu. Kan, kebingungannya tu Ustaz kan, kita nak gambarkan. Seterusnya kita ada juga lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp kita. Ustaz kata, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, jika kita tinggal bersama dengan orang yang punyai masalah dengan past and future oriented, macam mana kita nak pastikan kerisauan dia terhadap kita itu tidak mempengaruhi hidup kita sendiri? Orang sekeliling ni lah kan Ustaz, kadang terpengaruh ke macam mana Ustaz? Okey, jadi memang kita kadang-kadang diuji dengan orang sekeliling kita. Jadi katakanlah ada jenis orang yang mudah risau apa semua kan. Bagi sokongan moral dia, otak kita dari sudut penerimaan maklumat, dia dari sudut penerimaan, dia lebih tak pandai daripada perut tau. Kan? Perut terima benda buruk, dia akan usaha keluarkan, muntah-muntah, cerit-berit. Perut kita kalau makan benda tak baik kan, dia akan usaha keluarkan muntah-muntah, cerit-berit dan sebagainya. Otak dengar benda tak baik, dia akan lekat. Seperti mana dia mendengar benda baik. Sebab itu berkawan dengan orang sekeliling kita penting. Jadi kalau kita pening, anxiety, contohnya risau, kawan kita pun jadi risau juga. Jadi risau kuasa dua. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang secara positif, dia telah berjaya mendisiplinkan minda dia secara positif, berjaya mendisiplinkan minda dia akan jadi lebih tenang. Dia akan jadi lebih tenang. So maksudnya otak kita ni dia lebih tidak pandai daripada perut. Sebab itu maksudnya pilih orang yang nak berkeliling kita tu supaya apa? Supaya kita sentiasa positif dalam berfikir tu. InsyaAllah. Kita kadang-kadang pandai memanipulasikan otak kita. Minta otak kita berfikir cara yang kita nak, Ustaz. Ya Allah. Dan kita ada satu soalan daripada Natasha ni, Ustaz. Pengalaman menjaga suami. Ni bagus sangat. Satu pengalaman menjaga suami. Silap sahabat kita ni tak dapat kesan simptom daripada awal. 2 minggu suami dimasukkan ke ward psikiatri dengan anak-anak 4 orang masih kecil. Sahabat kita ni diuji. Dan setahun berlalu, macam-macam yang sahabat kita pelajari. Sekarang masih bertukar-tukar ubat kerana emosi tak stabil. Jadi antara sambungan soalan daripada sahabat kita ni, dia minta Ustaz untuk berikan doa-doa yang mujarab untuk sakit macam ni kerana anak-anak semua sedih Ustaz, anak-anak masih kecil. Okey, sebab itu saya sebut jangan remehkan simptom. Jangan remehkan simptom. Jangan ambil remeh. Apa lah, orang lain semua okey je kan. Kau ni kenapa kan? Jangan remehkan simptom. Orang tak sama. Macam ni kan, dah mengganggu aktiviti sosial. Maksudnya dah mungkin habis masa untuk pergi hospital. Tapi bagus maksudnya at least dah dapatkan rawatan. Okey, macam saya sebut tadi, selain daripada dah makan ubat dan sebagainya, baca doa 8 rangkaian doa daripada Abu Umamah tu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Itu untuk maksudnya dia sendiri nak baca. Tapi kalaulah andai kata dia tak nak baca dia tak baca, so kita macam mana? Jadi bagi akak, bagi isteri ni bolehlah maknanya ketika nak masak, buat air doa, bacakan doa itu ataupun kalau saya suka untuk suruh atau kita membaca surah Al-Kautsar. Kita nak masak nasi kan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kamu kebaikan yang banyak. Al-Kautsar di sini ulama tafsir ada mentafsirkan telaga Kautsar itu, ada Kautsar ni maknanya kebaikan yang banyak. Al-Kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu jaga sembahyang dan juga berkorbanlah, inna syani'aka wal abtar. Orang yang
orang yang orang yang membencimu, orang itu akan terputus. Di surah Al-Kautsar ni bagusnya Allah akan rahmati. Kalau dalam keluarga itu ditambah kasih sayang, kan? Antara kelebihannya. Antara lain, kalau dia kata orang ada sakit, bagus untuk kita bacakan. Sebab makanan tu, kalau dibacakan dengan ayat-ayat Al-Quran, memang dia akan jadi lebih bagus. Kajian saintis juga mendapati satu air kan, dibacakan dengan Al-Quran, molekul air itu jadi berubah. Jadi molekul air itu masuk ke dalam badan kita, dia akan membantu untuk repair badan kita ni. Kan? Saintis ni tengok molekul-molekul air itu dengan Al-Quran itu berubah. Malahan kalau dimakikan satu makanan, molekul-molekul makanan air itu juga boleh berubah jadi benda tak baik. Sebab tu depan makanan kan orang tutup kita kata jangan bergaduh depan makanan. Jangan bergaduh depan rezeki. Mulakan dengan baca doa. Sebab molekul-molekul itu maknanya baik-baik itu akan masuk ke badan kita dan menjadi kesan lebih baik. Sebenarnya bagi akak, kalau suami nak baca, bacalah. Kalau suami tak nak baca, surah Al-Kautsar sangat bagus. Ketika masak, buatkan air untuk suami. Mudah-mudahan tidak ada penyakit yang tidak ada ubatnya. Walikulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada ubat. Allahuakbar. InsyaAllah. Badan kita ni pun ada banyak molekul-molekul air, Ustaz, kan cecair 70% cecair dalam badan kita ni kan. InsyaAllah. Dan kita sampai hujung-hujung dah, Ustaz, sekejapnya. Ramai tak puas nak dengar lebih lagi daripada Ustaz. Tapi insyaAllah minggu depan kita sambung lagi insyaAllah dalam topiknya, dalam forensik keluarga. Cuma kita sampai hujung, Ustaz. Mungkin sedikitlah kesimpulan daripada topik kita pada hari ini. Silakan, Ustaz. Okey. Ibu kakak, tuan-tuan muslim-muslimat sekalian ya. Okay, kita hari ini kita kongsikan mengenai kerisauan yang melampau. Dan benda itu wujud. Okay, saya cerita sikit bagaimana satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam Masjid Nabawi. Baginda melihat satu orang sahabat yang dalam keadaan yang memang macam tidak terurus. Nama sahabat ini Sayyidina Abu Umamah. Maka Nabi SAW berkata, wahai Abu Umamah, kenapa kau duduk dalam Masjid Nabawi dalam waktu duha, waktu sekarang ni kan? Sedangkan waktu sembahyang belum masuk, dia kata, wahai Rasulullah, the sadness and cowardliness, maknanya sedih dan aku risau sangat, maknanya mengganggu hidup aku. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, wahai Abu Umamah, mahu tak aku ajarkan kamu doa? Kalau kamu baca, akan menghilangkan kesedihan dan kerisauan kau. Maka Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Abu Umamah 8 rakaat doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Jadi orang yang ada rasa anxiety baca doa ini. Allah Subhanahu wa taala boleh bagi kesembuhan dengan dua cara. Satu dengan cara wahbiyah. Wahbiyah ni secara langsung. Allah Al-Wahhab kurniakan secara langsung. Nak senang bahasa faham macam hilang terus anxiety kita. Hilang terus kan. Itu maksudnya kita baca tiba-tiba lepas 2 hari 3 hari alhamdulillah lega. Yang keduanya Allah bukakan, dipanggil taufik. Taufik itu jalan. Allah bukakan taufik iaitu jalan. Mana perubahan bagus. Jadi mana kadang kita baca ayat ini, kita kata baca ayat tak sembuh juga. Tapi Allah bukakan jalan. Kita tiba-tiba jumpa orang kata, anak saya kan, dia ada risau, berubat dengan orang kat sana tu kan. Macam baguslah. Maknanya Allah bukakan taufik tu. Allah bukakan jalan untuk kesembuhan tu. Itu pentingnya doa. Dan doa ni adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam sejarah doa, kalau kita berdalam Al-Quran dan sebagainya, insan pertama dalam yang dijadikan iaitu Nabi Adam alaihissalam bermula dengan doa. Daripada Nabi Adam ni doa. Sebab doa ni penghubungan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita berdoa. Nabi Adam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam